Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ana Tengku Ahmad Naufal bin Tengku Ahmad majmu'ati sanuqaddimu lakum al-mawdu' istishab. Uridu an antum kullukum isma'u jayyidan man ana atakallam lianna hadhihi al-mawdu' muhimmatun jiddan. Aywa, hayya nabda bil qira'atil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ismi Muhammad Ali Faikal bin Mazwan. Raqam Tullab 19-12-066. Okey, dalam hukum Islam terdapat dua ketentuan hukum, iaitu yang pertama hukum yang disepakati dan yang kedua hukum yang tak disepakati. Okey, hukum yang disepakati ni ada 4. Okey, seperti mana yang kita tahu, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Yang tak disepakati ni ada banyak, tapi antara salah satunya ialah Al-Istishab. Al-Istishab adalah salah satu tajuk yang kami akan bentang ataupun akan terangkan di dalam video ini. Okey, ta'arif Al-Istishab. Al-Istishab fi lughah al-musahibatu au istimraru as-suhbati. Maksudnya sahabat ataupun berterusan menjadi sahabat. Okey, ta'arif al-istishab fi istilah wa istibqa'u al-wasfi al-musbiti lil hukmi hatta yasbutu khilafu au huwa biqa al-amri ala makin alaihi ma lam yujad ma yughayyiruhu. Okey, maksudnya menggunakan sesuatu hukum yang sabit melalui dalil pada masa lalu sehingga ada dalil lain yang mengubahnya. Maksudnya kita menggunakan sesuatu hukum ataupun sesuatu nas yang sabit melalui dalil tertentu pada masa lalu sehingga kini, selagi mana tak ada lagi dalil lain yang mengubahnya ataupun menentangnya. Kita guna je dalil yang ada selagi mana tak ada dalil yang turun untuk mengubahnya. Faham? Okay, so kita teruskan kepada Anwar al-Istishab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Dana Haris bin Muhammad Faizul. Nombor metrik 1912058. Seterusnya ialah Anwa'ul Istishab. Okay, yang pertama ialah Al-Istishab al-hukmu al-asli lil asya'. Al-Istishab bahagian ini membawa maksud pada asalnya sesuatu itu adalah harus ketika tiada dalil yang menyalahinya apabila perkara itu memberi manfaat, dan haram apabila sesuatu perkara itu mendatangkan kemudaratan. Selain itu juga antara dalil yang menunjukkan bahawa asal pada perkara yang memudaratkan dan tidak dijelaskan oleh syarak hukum yang tertentu mengenai adalah haram, seperti hadis yang bahawa Rasulullah bersabda, la darar wa la darar, tidak mudarat dan tidak memudaratkan. Melalui hadis ini dapat difahami bahawa hadis ini merupakan larangan kepada setiap perkara yang membawa kemudaratan sama ada jiwa maupun orang lain, kerana setiap yang membawa kemudaratan maka hukumnya adalah haram. Yang kedua ialah istishab al-adamu al-asli atau al-bara'ah al-asliyah. Istishab bagian ini membawa maksud berterusan ataupun berkekalan. Al-istishab ini juga didefinisikan sebagai pada asalnya seseorang adalah terlepas daripada bebanan dan kewajipan syarak sehinggalah terdapat dalil atau bukti yang menunjukkan untuk memikul tanggungjawab tersebut. Contohnya, seorang lelaki dan wanita tidak ditaklifkan untuk memikul tanggungjawab sebagai suami isteri selagi mereka baru diakad dengan perkahwinan yang sah. Contoh lain juga, jika seseorang mendakwa Muhammad berhutang kepadanya sebanyak RM100 dan tidak mengemukakan bukti, sedangkan Muhammad dia tak mengaku pun dakwaan tersebut, maka tertuduh iaitu Muhammad terlepas daripada hutang itu kerana asalnya dia terlepas daripada sebarang bebanan atau tanggungjawab sehingga terdapat dalil menunjukkan sebaliknya. Ketiga, istishab al-wasfu al-musabbit lil hukmi asy-syar'i hatta yuthabbit khulafah. Al-istishab ini bermaksud hukum itu tetap dengan sifat asalnya, iaitu asal ketetapan syarak pada sesuatu hukum sama ada ia harus atau haram, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan hukum yang sebaliknya. Contohnya, macam air, pada asalnya adalah bersih dan dihukum bersih dan suci, kecuali terdapat tanda-tanda yang menunjukkan air tersebut dikotori najis seperti
berubah bau, warna ataupun rasa. Contoh lain ialah asal semua makanan di bumi adalah halal, tetapi apabila datang ayat Al-Quran yang menegahnya dan mengecualikannya, maka terdapat makanan yang halal dan haram untuk dimakan. Contoh istishab ini juga ialah sifat suci adalah berkekalan, kerana sifat suci apabila sabit maka diharuskan untuk mengerjakan sembahyang dan hukum suci tersebut terus kekal sehinggalah sabit sebaliknya, iaitu berlaku salah satu daripada perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Yang keempat, istishab madala al-aqlu wa syara'i ala thubutihi wa istimraruhu. Maksud dia ialah sesuatu ketetapan hukum berlaku menurut syarak dan akal tentang sabitnya dan berkekalannya. Erti kata lain, al-istishab dalam pembahagian yang keempat ini diakui ada kaitannya dengan syarak dan akal. Contohnya, hukum halalnya perhubungan lelaki dengan perempuan adalah disebabkan perkahwinan, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan haramnya perhubungan mereka seperti melalui penceraian ataupun fasakh. Contoh lain bagi istishab ini ialah punya hak milik apabila terdapat sebab yang mewujudkan demikian, maka ia sabit sehinggalah terdapat perkara yang menghilangkannya, iaitu apabila sabit milik sesuatu bagi seseorang dengan mana-mana sebabnya seperti jual beli atau pusaka, maka milik itu berterusan walaupun beberapa lama tempohnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan ternafinya kerana sebab yang baru timbul. Yang terakhir ialah istishab hukumu al-ijma' fi mahalli an-naza'u, yang bermaksud hukum yang disabitkan melalui ijma' pada tempat yang diperselisihkan di kalangan ulama'. Di antara contohnya ialah para ulama' telah berijma' bahawa sah sembahyang seseorang yang bertayamum apabila ia melihat air selepas memulakan sembahyang ataupun selepas selesai sembahyang. Namun telah wujud perselisihan di kalangan ulama' adakah sah atau tidak sembahyang seseorang itu apabila melihat air ketika dalam sembahyangnya. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, keadaan di atas tidak membatalkan sembahyang kerana ijma' menetapkan sah sembahyang sebelum menemui air. Justru itu, hukum sah itu akan berterusan berdasarkan ijma' sehingga ada dalil yang menunjukkan sembahyang seseorang itu menjadi batal apabila melihat air ketika sembahyang. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad pula, sembahyang seseorang itu menjadi batal dalam keadaan tersebut. Hal ini kerana mereka mengatakan bahawa ijma' mengenai sah sembahyang sebelum melihat atau menemui air hanya terpakai dalam keadaan ketiadaan air, bukan ketika dalam keadaan ada air. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Tengku Ahmad Naufal bin Tengku Ahmad. Rakam Tulab 1912035. Okey, di sini saya akan meneruskan pembentangan tajuk al-istishab ni dengan subtopik yang nama Tariqatul Fiqh Mabni min Istishab, iaitu yang bermaksud kaedah-kaedah fiqh terbina daripada istishab. Okey, dia ada empat jenis. Okey, yang pertama al-aslu biqa ma kana ala ma kana. Yang kedua al-aslu fi asya' al-ibahah. Dan yang ketiga al-yakin la yazullu bisyak. Dan yang terakhir as'alu fi bara'atul zimmah. Okey. Saya akan kupaskan secara satu persatu insya-Allah dengan terperinci. Okey, yang pertama al-aslu biqa ma kana ala ma kana, iaitu yang bermaksud asal untuk sesuatu perkara adalah sama seperti keadaan asalnya. Okey, hukum ini dia selalu digunakan apabila menyelesaikan apabila seseorang itu menghilangkan diri, tak jumpa, dia hilang. Okey, seperti contohnya lah, sesiapa yang telah terbukti secara zahirnya atau sabitnya bahawa dia masih hidup, maka hukumnya adalah masih hidup. Melainkan ada bukti yang menunjuk bahawa ia mati seperti terjumpanya anggota-anggota badan dia, seperti kepala ke apa kan. Itu barulah berubah hukumnya menjadi dia dah mati. Okey. Yang kedua, al-aslu fi asya' al-ibahah, iaitu hukum asal untuk setiap sesuatu adalah harus. Okey, makna dia kat sini
dalam Quran dan Sunnah ini tidak ada dalil yang menghalang pertukaran haiwan atau tumbuh-tumbuhan. Okey. Oleh hal itu, hukumnya menjadi harus kerana tiada dalil yang menghalangnya. Lagipun perkara tersebut bukan menjadikan kemudaratan atau mendatangkan kemudaratan kepada kita kan. Dan dia tak memberi keaiban kepada kita. Okey, itu maksud yang kedua, iaitu al-aslu fi asya' al-ibahah. Okey. Yang nombor 3 ialah al-yakin la yazullu bisyak. Yang bermaksud keyakinan terhadap sesuatu tidak akan mampu dihilangkan oleh sesuatu syak. Okay, seperti contohnya, bila kita yakin bahawa kita telah berwuduk, kemudian kita berasa syak, dah batal ke belum kan kita punya wuduk ni kan. Okay. Hukum kat situ dia kekal. Dia bermaksud kita masih dalam berkeadaan berwuduk selagi mana kita tak terkentut ke kan, atau buang air ke apa kan. So kalau dia buang air hukumnya akan berubah. Jadi itulah contoh-contoh dia, terkentut ke apa ke. Okay. Itu nombor 3. Okay, seterusnya nombor 4, al-aslu fi bara'ah az-zimmah. Okay. Contohnya yang bara'atul zimmah ni, seseorang itu tak akan dianggap berhutang selagi mana tiada bukti yang menunjukkan bahawa dia telah berhutang. Okay, maksudnya jika seseorang dengan tiba-tiba je mendakwa bahawa kita telah berhutang dengan dia, tiba je kan, kemudian dia meminta kepada kita untuk menjelaskan, untuk langsaikan hutang tersebut, maka ia perlu mengemukakan bukti dahulu sekiranya tiada kita dikira tak berhutang. Hukum ni selalulah digunakan oleh pada undang-undang. Dia famous lah juga. Okay. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Sawab. Okay. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Johan Daniel bin Zainuddin, Rokum Talib 1912054. Di sini saya akan menerangkan berkenaan hujah tentang istishab ni. Okey. Ulama bersepakat bahawa wajib beramal dengan al-istishab pada bahagian yang pertama, yang anwa' al-istishab tadi tu, yang bahagian pertama sekali, iaitu hukum asal, yakni hukum yang harus berterusan selagi tiada dalil yang menyalahinya. Walau bagaimanapun, yang diperselisihkan oleh ulama' ialah 4 bahagian terakhir. Secara ringkasnya, perselisihan itu terbahagi kepada 3 mazhab. Okay. Kita tengok mazhab awal. Yang pertama, mazhab awal, al-ulama al-malikiyah, al-syafi'iyah wal-hanabilah. Okay. Mazhab pertama ni, pendapat dia majoriti daripada ulama al-maliki, syafi'i, hanbali dan sebahagian kecil daripada ulama Hanafi. Mereka mengatakan istishab sebagai hujah pada nafi ataupun isbat. Nafi dan isbat. Okey. Kita tengok hujah dia. Hujah mazhab pertama ni, ulama di kalangan Syafi'i, Hanbali dan Zahiri berpendapat bahawa al-istishab adalah hujah secara mutlak bagi menetapkan hukum yang ada, sehingga ada dalil yang boleh mengubahnya, ada dalil baru yang boleh mengubah hukum yang telah ada tu. Al-istishab menjadi hujah bagi mendapat hak-hak baru dan menjadi hujah bagi mengekalkan hak-hak yang telah sedia ada. Okey. Sebagai contoh, orang yang hilang tak diketahui sama ada dihidup atau mati, orang tu dihukum hidup berdasarkan al-istishab. Maksudnya kita tak tahu dia sama ada dia hidup atau mati, tapi al-istishab menghukum dia sebagai orang yang hidup. Sehingga ada dalil ataupun bukti yang menunjukkan kematiannya.
Jadi orang yang hidup ni dia seperti orang yang hidup yang lain. Jadinya dia terdapat hak-hak dia juga yang dia berhak dapat. Sebagai contoh, dia dapat harta pusaka daripada peninggalan warisnya yang meninggal dunia. Dia mendapat harta pusaka yang diwakafkan kepadanya, ataupun harta dia sekarang kekal dan orang lain tak boleh ambil. Sebab dia hidup. Dia al-istishab mazhab pertama ni, dia mengekalkan hak-hak yang telah sedia ada dan juga hak-hak yang baru. Contoh lain pula, kalau dia dah berkahwin, orang yang hilang tu, isteri dia tu tidak harus berkahwin dengan lelaki lain. Tak ada, sehingga tiada bukti tentang kematian suaminya, ataupun dihukum oleh kadi sebagai seseorang yang telah mati. Maksudnya isteri tu tidak haruslah kahwin dengan lelaki lain kalau ikutkan mazhab awal ni. Pendirian mazhab ini tentang hujah secara mutlak ni, mazhab awal ni berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi Allahi bih faman ittarra ghaira baghin wa la 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Surah Al-An'am ayat 145. Maksudnya kat sini, terjemah dia, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih secara fasik, iaitu disembelih atas nama lain selain nama Allah. Barang siapa yang dalam keadaan darurat sedangkan dia tidak menginginkannya untuk memakan daging-daging tersebut dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya kat sini Maksudnya kat sini, berdasarkan ayat tersebut, makanan yang diharamkan oleh Allah ialah bangkai, darah yang mengalir atau daging babi. Hal ini membuktikan bahawa selain daripada perkara-perkara yang disebut di atas ayat tu, dalam ayat tu, adalah kekal harus dan tidak diharamkan oleh Allah. Jadi hukum ini kekal sehingga ada dalil yang menjadikan hukum itu berubah kepada yang sebaliknya. Dan inilah istishab. Okey, seterusnya Seterusnya mazhab yang kedua, mazhab Sani, juz'un min ulama Hanafiyah. فمثلا يعاقب خلية من تكليف حتى هناك دليل التي عروض معطى المسؤولية. Okey, mazhab yang kedua ni, dia majoriti daripada segelintir ulama Hanafi yang terkemudian. Macam mazhab pertama tadi tu ada sebahagian kecil daripada ulama Hanafi, tapi itu daripada awal ulama Hanafi. Yang mazhab kedua ni daripada segelintir ulama Hanafi yang terkemudian, maksudnya mutaakhir daripada ulama Hanafi. Mereka berpendapat al-istishab hanya sebagai hujah pada nafi sahaja, tapi tidak pada isbat. Okey, maksudnya kat sini Okey, hujah untuk mazhab yang kedua ni, kebanyakan ulama mutaakhir daripada mazhab Hanafi menetapkan bahawa al-istishab menjadi hujah bagi penolakan, bukan bersifat bagi penetapan suatu hukum baru. Maksudnya, dalam erti kata lain, istishab adalah menjadi hujah untuk mempertahankan hak-hak yang telah sedia ada dan tidak menjadi hujah untuk hak-hak yang baru, yakni menolak akibat hukum-hukum yang timbul dari ketetapan hukum, ada ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang telah ada. Sebagai contoh, contohnya orang yang hilang.
orang yang hilang dihukum masih hidup berdasarkan al-istishab. Sama juga still kita hukumkan dia dalam kita hukumkan orang yang hilang tu sebagai orang yang hidup. Tetapi dia dikekalkan segala haknya yang telah ada. Maksudnya dah dikekalkan dikekalkan segala haknya wujud sebelum dia hilang. Maksudnya sebelum dia hilang tu hak-hak dia semua dikekalkan. Contohnya harta bendanya masih dianggap miliknya, dan isterinya, kalau dia ada isteri, isterinya masih berada di bawah tanggungjawabnya. Sampai ada bukti yang menunjukkan kematiannya ataupun kadi menghukumkan kematiannya. Namun ia tidak berhak mendapat hak-hak yang baru selama tempoh dia ghaib tu. Maksudnya contohnya ia tidak berhak mendapat hak-hak yang baru selama dalam masa ghaibnya, dan dia juga tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia. Maksudnya kalau dia dalam tempoh dia ghaib tu, dan tempoh dia hilang tu, dia tak berhak mendapat hak-hak daripada orang lain. Dia tak berhak mendapat harta peninggalan pewarisnya yang telah meninggal dunia. Sebab kerana hidupnya orang yang hilang itu ditetapkan berdasarkan anggapan hukum saja, tapi bukan hidup yang hakiki. Oleh itu dia hanya dapat mempertahankan hak dirinya tetapi tidak hak orang lain. Kerana istishab di sisi mazhab kedua ni tidak layak menjadi hujah bagi penetapan hak-hak baru. Mazhab yang kedua ni dia orang mengekalkan hak-hak yang lama, hak-hak yang telah sedia ada, tetapi menolak hukum yang baru. Macam mazhab yang pertama tadi, dua-dua dia ambil hak yang telah sedia ada dan juga hak yang baru. Mazhab yang kedua ni, hak yang baru dia tolak. Lepas tu dia hanya, orang yang hilang tadi, dia hanya dapat pertahankan dirinya sahaja tetapi bukan hak orang lain. Hak orang yang hilang di sisi mazhab yang kedua ni adalah hidup pada hak dirinya tetapi mati pada hak orang lain. Dalam erti kata lain, mereka menyatakan, mazhab kedua ni menyatakan al-istishab hanyalah pada nafi saja tetapi tidak pada isbat. Okey. Seterusnya mazhab yang ketiga iaitu al-ulama al-Hanafiyah. Al-ulama al-Hanafiyah wa juz'un min ulama al-kalam. Okey. Ulama yang mazhab yang ketiga ni pula, pendapat dia daripada majoriti ulama Hanafi dan sebahagian daripada ulama al-kalam. Mereka berpendapat istishab ini tidak dianggap hujah sama sekali. Mazhab ketiga ni mereka menolak. Mereka tolak ulama istishab ni. Okey, untuk hujah mazhab ketiga ni, jika diperhatikan, hujah golongan mazhab ketiga pula mereka terdiri daripada jumhur ulama Hanafi dan sebahagian daripada ulama al-kalam. Menurut kebanyakan ulama mutakallimin ni, mereka menafikan istishab sebagai hujah secara mutlak. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa wujud sesuatu hukum tertentu pada masa yang lepas, tidak semestinya kewujudan hukum tersebut, hukum yang lepas tu, berkekalan pada masa yang akan datang. Tak semestinya hukum yang lama berkekalan sampai masa yang akan datang. Selain itu, mereka berpendapat bahawa dalam perundangan Islam, keterangan orang yang mendakwa adalah diutamakan daripada penafian orang yang didakwa. Justru itu, seandainya istishab ini di sisi mereka menjadi hujah, sudah tentu penafian orang yang didakwa lebih diutamakan berdasarkan istishab al-bara'ah al-asliyah. Ia menunjukkan bahawa al-istishab tidak boleh diamalkan. Mazhab ketiga ni mereka menolak al-istishab ni. Sebagai contoh, bersuci halal dan haram adalah hukum syarak. Oleh itu, tidak sabit kecuali melalui dalil yang ditegakkan daripada syarak. Dalil-dalil syarak yang disepakati oleh ulama adalah terbatas daripada Al-Quran, hadis
ijma' dan qiyas sahaja. Manakala al-istishab tidak tergolong daripada tidak tergolong untuk menjadikan sumber rujukan dan sebagainya. Maka tidak haruslah berhujah dengannya mengenai hukum syarak. Senang, secara ringkasnya daripada ketiga-tiga alasan mazhab tersebut dapatlah kita faham bahawa istishab menjadikan hukum sedia ada tetap dan terus digunakan sampai sekarang, sehingga ada dalil atau bukti yang nyata untuk mengubah hukum yang dipakai tu, hukum yang kita pakai tu. Dalam masalah hukum yang telah sabit secara pasti melalui dalil-dalil qat'i, ia tidak termasuk dalam ta'rif al-istishab kerana dalil-dalil qat'i hukum itu tidak akan berubah selama-lamanya. Sekian saja daripada saya. Okay, so kita pergi kepada yang terakhir, mislu al-istishab. Contoh al-istishab. So ada dua contoh al-istishab. Contoh yang pertama ialah yaumul qiyamah, hari kiamat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu madin mundu ba'athani Allahu ila an yuqatila akhiru ummati ad-dajjal. Maksudnya daripada Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad berterusan sejak aku diutuskan oleh Allah sehingga umatku yang terakhir membunuh Dajjal. Hadis ini menunjukkan bahawa berjihad adalah wajib. Hukum wajib ini berkekalan hingga hari kiamat. Jika tiada dalil-dalil lain yang mengubahnya, ia kekal dalam keadaan hukumnya yang asal. So selagi mana tak ada dalil yang mengubah hukum jihad tu ataupun menentangnya, ia akan berkekalan wajib sehinggalah hari kiamat. Jadi kita perlu berjihad sehingga hari kiamat kerana hukumnya adalah wajib dan belum lagi ada dalil yang turun untuk mengubahnya. Okey. Contoh yang kedua ialah al-khamru, iaitu arak. Okey, pada awal Islam, arak ini belum lagi diharamkan. Ia diharamkan pada pertengahan Islam. Okey, arak ni diharamkan berproses, berperingkat. Okey, so dia ada 3 peringkat. Okey, peringkat yang pertama, ayat pertama diturunkan dari surah Al-Baqarah ayat 219. Okey, dalam surah ni, dalam ayat ni Allah menyatakan bahawa arak dan judi ni dia ada dosa besar dan juga ada beberapa manfaat. Tetapi dosa besar tu lebih besar daripada dia punya manfaat. So maksudnya bukan semuanya buruk, tetapi ada juga beberapa manfaat dalam arak dan judi ni. Contohnya kita boleh hilangkan stres, kita boleh lupakan masalah untuk seketika. So tapi manfaat dia tu hanyalah sedikit dan juga mudarat dia tu lebih banyak daripada dia punya manfaat. Okey, peringkat yang kedua, turun lagi ayat dari surah An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang ataupun mengerjakannya sedang kamu dalam keadaan mabuk. Okey, so dekat sini Allah menegaskan sesiapa yang meminum arak ataupun berada dalam keadaan mabuk tidak boleh untuk sembahyang ataupun solat. So sebab dengan sebab-sebab tertentulah. Okey. So peringkat yang terakhir sekali, Allah menurunkan ayat terakhir turun perintah Allah, iaitu surah Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Berjaya ni maksudnya bahagia, lebih bahagialah. Okey, so dekat sini Allah, dekat ayat yang terakhir ni, ayat dekat peringkat yang ketiga ni, Allah telah mengharamkan arak dengan sekeras-kerasnya. Bahawa Allah telah berkata arak itu adalah perbuatan yang keji dan perbuatan syaitan. Jadi kita perlu menjauhi arak kerana Allah telah mengharamkannya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.
secara kesimpulannya bagi tajuk Al-Istihab ini, Istihab ini tetap menjadi sandaran kepada kebanyakan mujtahid dan diguna pakai sebagai sumber hukum apabila tidak ditemui dalil lain. Walau bagaimanapun, ia bukanlah merupakan satu dalil yang berasingan, yang berdiri sendiri bagi menetapkan hukum baru. Bahkan, ia memperlihatkan berterusan hukum yang lepas apabila mujtahid merasakan sangkaan tidak ada dalil yang mengubah hukum itu. Oleh itu, apabila ia bertentangan dengan dalil lain, maka dalil yang lain itu didahulukan. Justru, Al-Istihab ini merupakan bidang yang dinamik bagi para mujtahid dan ia diambil kira dalam setengah undang-undang moden dan dasar-dasar perundangan. Okey, sekian itu daripada kami, tajuk Al-Istihab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.